Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tes. InsyaAllah tuan-tuan masuk dulu. InsyaAllah kita akan mulakan pengajian kita sebentar lagi. Sementara tu tuan-tuan boleh komen macam mana suara. Okey tak okey suara? Masya Allah. Syekh Sukairi Al-Habib, Masya Allah, Allah kabul. Dah pasang belum? Cuba komen suara macam mana? Tak ada, tak masuk Richard lagi? Masuk. Ada kena tunggu masuk? Okey. Masya Allah, Muhammad Azim. Tuan-tuan komen ya, suara macam mana? Jelas ke tak jelas? Kalau jelas, komen okey, Alhamdulillah. Kalau tak jelas, bagi tahu tak jelas, insyaAllah. Alhamdulillah jelas. Jazakumullah. Okay, sementara kita tunggu kawan-kawan kita. Saya pun tengah setting mic sikit ni. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kasih Allah Subhanahu Wa Taala, hari Ahad ini kita akan sebentar lagi kita akan mulakan pengajian ilmu mustalah hadis, yang mana kita akan pakai kitab Minhatul Mughith, ya, Minhatul Mughith fi ilmi mustalah hadis. Jadi harap tuan-tuan yang tak ada lagi boleh order kitab Minhatul Mughith ni di pustaka Tok Kenali. Dan kalau ada cara Tuan Fahim, Syekh Fahim boleh hantar PDF sebahagian yang telah di-scan tu ke dalam grup, ke dalam page ni di ruangan yang lain, supaya selain daripada kelas online kita, mereka yang belum download lagi, mereka juga boleh download dan mengikuti pengajian bersama kita. Alhamdulillah. Dan juga tuan-tuan boleh share pengajian ini kepada masyarakat umum di luar sana. Siapa yang berminat nak mengaji ilmu mustalah hadis, insya-Allah kita sama-sama ambil manfaat. Kemudian di dalam kalangan umum tadi adalah golongan khusus yang Allah Ta'ala pilih, insya-Allah, yang mana golongan khusus tadi akan berterusan komitmen, berterusan tawajuh, bersungguh-sungguh sehinggalah ke akhir pengajian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan golongan yang khusus tadi. Dan selepas ini, kalau habis kitab ini, insya-Allah Ta'ala kita akan masuk kitab lain pula. Mungkin kita akan masuk kitab Baiquniyah Manzumah. Manzumah Baiquniyah mungkin kita boleh masuk lepas ini, kitab-kitab mustalah hadis yang lain. Dan akhirnya kita akan pergi kepada Nuzhatun Nazar. Nuzhatun Nazar yang ditulis oleh Allamah Ibn Hajar Asqalani. Kenapa? Hari itu kata masuk. Okay, tuan-tuan. Kita tunggu sikit lagi kawan-kawan kita. Boleh iklankan dalam grup Syekh Fahim pada kawan-kawan kita yang mana kelas telah pun bermula. Kenapa kita akan baca sebentar lagi iftitah. Sebentar lagi kita akan baca iftitah, insya-Allah. Supaya pengajian kita diberkati dan Allah Ta'ala syamilkan madad nusrat, pertolongan di dalam majlis kita. Allah bagi berkat dalam majlis kita ini, dan Allah tolong kita supaya kita dapat habiskan wa tammim bil khair, yakni kita habiskan dalam keadaan khair, tenang, tenteram, insya-Allah Ta'ala. Hari ini hari Ahad, masya-Allah tuan-tuan yang tak ke mana, yang tak ada program apa-apa, boleh bersama kita, insya-Allah. Khususnya para mubtadi, para mereka yang mengikuti pengajian online bersama kita. Ada yang tahun 1, ada tahun 2, ada yang tahun 3. Khususnya kepada mereka ni, mereka kena bersungguh-sungguh lah. Sebab di antara silibus kita, dalam silibus kita yang kita masukkan dalam pengajian online ni, ini pertama kalinya ilmu mustalah hadis, dan kitab pertama yang kita masukkan di dalam silibus
pengajian kita. Tapi saya fikir kalau saya ajar Minhatul Mughis ni khusus untuk tuan-tuan saja yang mengaji online, maka masyarakat di luar sana tak dapat manfaat. Jadi manfaat dia agak kurang sikit. Jadi apa salahnya saya kongsikan kepada mereka yang berminat nak belajar ilmu mustalah hadis. Masa yang sama saya pun boleh mutalaah kitab ini, menyegarkan kembali ilmu yang dah lama berkarat ni, supaya Allah Ta'ala mudahkan kembali, ingat balik, supaya Allah Ta'ala guna saya dan tuan-tuan masyhurlah kesibukan kita dalam ilmu hadis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan mereka-mereka yang sibuk siang dan malam dalam ilmu hadis, walaupun kita ni memang tak layak, memang tak berhak, pun begitu banyak mana Allah Ta'ala bagi kemampuan, kita guna seboleh mungkin, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dah sedia semua? Tuan-tuan dah sedia semua ya? Kalau dah sedia boleh komen ana musta'id. Kalau dah sedia boleh komen ana musta'id. Saya sedia. Okey. Allahu Akbar. Nanti dulu. Tak ni. Okey. Yang dah sedia boleh komen ana musta'id. Masya-Allah. Suara okey Suara tak bergema sangat kan? Sebab saya ada pasang speaker kecil juga di sini. Dah sedia. Kalau dah sedia, insya-Allah kita tunggu bilangan ganjil. Sekarang baru 14 orang mata memandang. Dah 16, alhamdulillah. Boleh, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan mulakan pengajian. Tuan-tuan yang belum download PDF kitab Minhatul Mughis, boleh download dalam page ini juga di ruangan yang lain. Dan pelajar-pelajar online sudah pun download seingat saya, insya-Allah. Jadi kalau dah sedia kita boleh mulakan. Jadi saya akan bacakan iftitah. Tuan-tuan ikut saya, insya-Allah. Lepas tu kita akan mulakan pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya alimu ya fattah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya alimu ya fattah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya alimu ya fattah. Allahumma sahhil kulla sa'bin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insya-Allah syabas kepada tuan-tuan yang telah mulakan bismillah bersama saya tadi dan yang telah mulakan iftitah tadi. Jadi bidang ilmu yang kita akan pelajari sebentar lagi adalah bidang ilmu mustalah hadis yang ditulis oleh Hafiz Hasan Al-Mas'udi. Mana spek saya tadi? Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi, yang mana salah seorang ulama, ustaz di Al-Azhar Sharif. Jadi kitab ini
adalah kitab yang digunakan oleh ulama-ulama dalam pengajaran mereka di jamiah-jamiah, di madrasah dan juga di pondok-pondok, khususnya di Nusantara ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang ada kitab boleh buka kitab masing-masing. Muka surat pertama. Kita mulakan dengan mukaddimah kitab, pendahuluan pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wasala man asnada amrahu ilaih wa rafa'a man waqafa raja'ahu ala fadlih wa qata'a bi anna al-khaira kullahu ladayh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil anami الآتي بأحسن الحديث وأصدق الكلام وعلى آله الطاهرين الذين صحت عزائمهم وحسنت نياتهم فلم يضعفوا عن إقامة شعائر الدين. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang mana wasala man asnada, yang menyambungkan kepada orang-orang yang menyandarkan urusannya kepadanya, yakni kepadanya Allah. Wa rafa'a man waqafa, segala puji bagi Allah, zat yang meninggikan orang-orang yang bergantung harapannya kepada fadlih, kepada kurniaannya, ya Allah. Wa qata'a, dan meyakini bi annal khair kullahu ladaihi, bahawasanya kebaikan itu keseluruhannya adalah di sisinya Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, selawat dan salam ke atas junjungan besar penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan afdalil anam, sebaik-baik makhluk, al-ati bi ahsanil hadith, yang mendatangkan sebaik-baik percakapan, wa asdaqil kalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang sebenar-benar kalamnya. Dan juga selawat dan salam ke atas keluarga baginda at-tahirin yang suci, yang mana sahhat azaimuhum, keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang mana sahhat azaimuhum, yang mana benar keazaman mereka, tulus keazaman mereka, wa hasunat niyatuhum, dan baik akan niat-niat mereka, falam yad'afu an iqamati sya'iriddin, yang mana mereka tidak pernah lemah di dalam menegakkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Itu saya terjemah secara lafzi. Jadi Tuan Syekh, yakni musannif pengarang kita ini, memulakan kitab beliau dengan membawa tahmid dengan lafaz alhamdulillahilladzi wasala man asnada amrahu ilaih. Kenapa musannif memulakan kitabnya dengan membawa tahmid, dan setengah musannif mereka menggabungkan basmalah dengan tahmid kedua-duanya, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian dengan tahmid alhamdulillahilladzi. Tapi pengarang kitab Minhatul Mughis ni memulakan dengan tahmid saja. Bismillah mungkin dibaca dalam hati saja. Kenapa mereka berbuat gini? Pengarang-pengarang musannif mereka, bila mana mereka memulakan kitab mereka, kebanyakan mereka memulakan dengan basmalah dan juga dengan tahmid. Pertamanya kerana mereka ingin ittiba' Al-Quran, yang mana Al-Quran juga dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dengan surah Al-Fatihah bermula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi para pengarang, para musannif, mereka memulakan kitab mereka sambil mereka ittiba' Al-Quran, yang memulakan dengan basmalah dan tahmid. Begitu juga yang kedua, mereka memulakan kitab mereka dengan tahmid dan bismillah, kerana mereka ingin ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap, Nabi akan memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim dan juga tahmid alhamdulillahi wa kafa, ataupun apa bentuk saja tahmid yang ditulis oleh ulama. Dan yang ketiganya, para musannif kitab, khususnya musannif kitab kita ini, memulakan kitabnya dengan tahmid,
kerana untuk ittiba' salafus salihin. Para salafus salihin, mereka bila mana mereka menulis kitab mereka juga memulakan kitab mereka dengan tahmid dan juga basmalah. Jadi 3 sebab. Pertamanya ingin ittiba' Al-Quran, yang kedua ingin ittiba' As-Sunnah, dan yang ketiganya ingin ittiba' para salafus salihin. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan yang menyambungkan kepada orang-orang yang menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam khutbah ini, musannif menggunakan wasala, kemudian warafa'a, man waqafa, raja'a ala fadli waqata'a. Jadi wasala, rafa'a, waqafa, waqata'a ini musannif menggunakan lafaz-lafaz yang umumnya kita gunakan dalam mustalah hadis. Daripada wasala itu di antara mustalah hadis, istilah yang kita akan guna pakai dalam mana-mana kitab mustalah hadisnya. Daripada wasala itu ulama mengeluarkan istilah apa itu hadis mausul. Hadis mausul daripada perkataan wasala, mausul maknanya bersambung. Begitu juga warafa'a, hadis marfu', hadis yang diangkat, dimarfu'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disebut sebagai hadis marfu'. Man waqafa, waqafa adalah daripada hadis, keluar pula daripada waqafa adalah hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang hanya sampai kepada para sahabat saja. Jadi fulan daripada fulan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, contohnya Abu Hurairah mengatakan hakaza wa hakaza, itu hadis mauquf. Kemudian raja'u ala fadli waqata'a, waqata'a daripada maqtu' hadis yang terputus. Jadi disebabkan musannif beliau menulis ilmu fan mustalah hadis, maka beliau mengutip lafaz-lafaz yang selalunya digunakan dalam ilmu mustalah hadis, seperti lafaz daripada wasala itu adalah disebut sebagai hadis mausul, daripada rafa'an hadis marfu', daripada waqafa hadis mauquf, dan daripada perkataan waqata'a itu hadis maqtu'. Ajib kan? Kemudian selalunya di iftitahul kitab, selalu perbahasan ulama, mereka buat iskal dan jawapan. Iskal maknanya ada kritikan dan ada jawapannya. Iskalnya di sini, ingat perkataan iskal. Kita mengaji ni ada perkataan iskal. Iskal maknanya ada persoalan dan ada jawapannya. Jadi iskalnya di sini, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada datang 2 hadis berkenaan dengan permulaan kitab ni. Bila kita bukan permulaan kitab saja, apa saja kita nak mulakan sesuatu urusan yang besar, hadis ada datang menyebut kullu amrin zibalin lam yubda fihi bismillah fahuwa abda. Setiap urusan yang besar, setiap urusan yang besar yang kita nak lakukan, kullu zibalin, kullu amrin ataupun kullu zibalin lam yubda fihi bismillah, yang tak dimulakan dengannya ucapan bismillah, fahuwa abda, maka ianya adalah cacat, terpotong, aqta', terpotong dan sebagainya. Lafaz hadis berbeza-beza. Kemudian kalau kita nak buat iskal, iskalnya berbunyi, kenapa musannif memulakan kitabnya dengan tahmid sedangkan lafaz hadis datang dengan basmalah? Kullu zibalin ataupun kullu amrin zibalin, setiap satu urusan yang besar, lam yubda fihi bismillah, yang tidak dimulakan dengannya bismillah, fahuwa abda. Sedangkan musannif alih-alih datang kitab tanpa bismillah, terus datangkan tahmid, alhamdulillahilladzi. Faham tak iskal? Tuan-tuan yang faham iskal boleh komen fahimtu. Kita mengaji ni biar ada dua halia, ya, supaya saya tak rasa saya syok sendiri. Tuan-tuan yang faham iskal, cuba boleh iskal. Iskalnya berbunyi, dalam hadis ada datang hadis yang berbunyi kullu amrin zibalin, setiap suatu urusan yang besar, yang agung, kalau tidak dimulakan dengan bismillah, maka ianya cacat, fahuwa aqta', ianya terpotong. Tapi musannif tidak memulakan kitabnya dengan bismillah, malah terus memulakan kitabnya dengan tahmid, lalu memulakan dengan alhamdulillahilladzi wasala man asnada amrahu ilaih. Itu iskalnya. Faham iskal tak? Faham iskal? Cuba komen fahim tu. Okey, kalau dah faham alhamdulillah.
Jadi jawapannya, sebenarnya dalam hadis ada datang dalam pelbagai versi. Ada hadis lafaznya berbunyi kullu amrin zibalin lam yubda fihi hamdalah. Lam yubda fihi hamdalah. Ada hadis yang datang kullu amrin zibalin lam yubda fihi bismillah. Seperti mana yang kita iskal tadi. Tapi ada juga hadis yang mana datang berbunyi kullu amrin zibalin lam yubda fihi hamdalah, yakni setiap setiap urusan yang besar yang mana tidak dimulai lam yubda fihi bihamdillah, lam yubda fihi bihamdillah. Ada juga lafaz yang datang lam yubda bihamdillah, yang tidak dimulakan dengan tahmid bihamdillah. Ada hadis datang lam yubda fihi bismillah. Dan ada juga hadis yang datang lam yubda fihi bizikrillah. Jadi jawapannya di sini, musannif rahimahullah ta'ala tak memulakan kitab beliau dengan bismillah, hanya memulakan dengan alhamdulillah. Maknanya musannif rahimahullah ta'ala faham hadis itu secara bil makna. Hadis yang datang tadi secara maknanya bukan nak memaksudkan bahawa setiap urusan yang besar perlu dimulakan dengan bismillah ataupun dimulakan dengan alhamdulillah ataupun dimulakan dengan zikrullah. Maksud bil makna daripada hadis ini adalah maknanya setiap urusan yang besar sekiranya tak dimulakan dengan zikrullah maknanya. Jadi termasuk dalam dimnan, termasuk dalam kandungan zikrullah itu sama ada bismillah, sama ada tahmid alhamdulillah, sama ada takbir Allahu Akbar, apa saja ianya termasuk di dalam dimnan, dalam kandungan zikrullah. Jadi maksud hadis yang disabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin zibalim lam yubda fihi bismillah ke lam yubda fihi bihamdillah ke, maksud semuanya sama saja, yakni apa? Yakni kita memasukkannya di sini adalah untuk maksudnya adalah sama, semuanya sama, adalah maksudnya adalah setiap urusan yang besar yang tidak disertakan dengannya zikrullah. Jadi dalam dimnan, dalam kandungan zikrullah itu semua akan masuk. Bismillah pun akan masuk, alhamdulillah pun akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah lebih kurang. Kemudian musannif memulakan kitabnya dengan salat dan salam, selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ulas sedikit sebanyak jelah, tak perlu secara terperinci. Tuan-tuan masuk kitab besar nanti insya-Allah kita bahas secara terperinci dia punya mukaddimah. Tuan-tuan hanya type apa yang saya bagi tahu saja. Saya kata type fahim tu, type apa, faham ke faham, fahim tu. Taib alhamdulillah, alhamdulillah. Yang selain itu tuan-tuan tak perlu taib. Tuan-tuan perlu tawajuh sini saja. Apa yang saya ajar tuan-tuan dengar saja insya-Allah. Jadi amma ba'du. Fahaza ikhtisarun min kutubil arifin wa talkhisun min kalamil a'immatil mutaqaddimin. Awradtu fi ahsanal milah wa uradtu bihi taqriba ilmi al-mustalah. Fahuwa min ajallil muallifat wa in kana muntaziman fi silkil muqaddimat. Amma ba'd. Adapun sesudah itu, yakni ba'dul hamd wassalah, selepas selawat dan salam ataupun selepas tahmid, selawat dan salam tadi. Fahaza ikhtisarun. Maka adapun sesudah itu, fahaza ikhtisarun, kitab ini. Fahaza ikhtisarun, ringkasan ini, kitab ringkasan ini. Kenapa disebut ikhtisar? Kerana kitab ini amat ikhtisar, sangat mukhtasar, sangat ringkas saja. Tak panjang dia punya ulasan dia, hanya ringkas saja. Maka dia sebut fahaza ikhtisarun, kitab yang ringkas ini. Kitab ini merupakan satu ringkasan min kutubil arifin, daripada sekalian kitab-kitab para arifin, para orang-orang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala, dan juga talkhisun min kalail a'immah, dan merupakan satu kesimpulan, talkhis
merupakan satu kesimpulan daripada perkataan-perkataan ataupun kalam-kalam imam-imam yang terdahulu. Imam yang mutaqaddimin, imam-imam yang terdahulu. Jadi kitab ini merupakan mukhtasar, ringkasan ataupun talkhis, kesimpulan daripada kitab-kitab imam terdahulu, imam yang sebelum ini, yang mana kita akan bahas lepas ini siapa yang mula-mula merintis jalan ilmu mustalah hadis ini. Seperti Abu Hakim Abu Abdullah An-Nisaburi, seperti Khatib Baghdadi, seperti Ibnu Salah dan sebagainya. Jadi kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, maka kitab ini aku tulis secara ringkas, kata musannif. Wa awradtu fi ahsanal milah, dan aku waridkan di sini padanya, aku nyatakan padanya, yakni pada kitab ini, ahsanal milah, sebaik-baik ilmu. Ahsanal milah, sebaik-baik ilmu. Aku nyatakan, aku waridkan dalam kitab ini, aku tulis dalam kitab ini sebaik-baik ilmu. Wa awradtu bihi, dan aku masukkan di dalam, nyatakan dalam, aku masukkan dalam kitab ini takrib ilmu mustalah. Takrib ilmu mustalah, dan aku masukkan dalam kitabku ini takrib, yakni pemahaman yang perkara yang dekat dengan pemahaman ilmu mustalah hadis. Satu perkara yang mendekatkan pengetahuan mengenai ilmu mustalah hadis. Yang mana ilmu mustalah hadis tadi, karya ini fahuwa min ajalil muallifat. Karya ini merupakan sebahagian karangan terbaik yang disusun, min ajalil muallifat. Yang mana karya ini adalah karya yang sebaik-baik muallif, karangan yang disusun, karangan yang terbaik yang disusun. Wa in kana muntaziman, walaupun ia disenaraikan fi silkil muqaddimat, sebagai karya-karya yang terdahulu, karya-karya. Jadi karya yang aku tulis ini disenarai, listkan di dalam sebagai karya-karya yang muqaddimah, karya-karya yang terdahulu. Wa qad sammaituhu minhatal mughith, dan aku namakan kitab aku ini, risalah aku ini ataupun ikhtisar aku ini sebagai minhatal mughith. Minhatal mughith fil ilmi mustalah hadis. Yani al-minhah maknanya hadiah, al-mughith hadiah yang membantu, hadiah pembantu di dalam ilmu mustalah hadis. Hadiah pembantu di dalam ilmu mustalah hadis. Aku namakan kita ini sebagai minhatul mughith, minhatal mughith, hadiah pembantu di dalam ilmu mustalah hadis. Samaituhu, dia punya hal di sini, rajian, dalam keadaan aku mengharapkan. Rajian hal, zul hal dia daripada samaituhu. Samaituhu dhamir dalam fi'il samaituhu. Rajian, dalam keadaan aku berharap, minallahi ta'ala taufik, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, pertolongan, taufik, kekuatan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, wal hidayah, dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, ila aqwamit thariq, terhadap jalan yang lurus. Maknanya musannif rahimahullah taala dia kata aku namakan kitab ini sebagai minhatul mughith fil ilmi mustalah hadis, sambil aku letak nama, sambil aku niat dalam hati aku harapkan aku menulis kitab ini supaya aku mendapat taufik, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk aku tulis kitab ini ke arah jalan yang lurus, bukannya jalan yang menyeleweng, yakni ke arah ilmu yang sahih, ke arah ilmu yang betul. Kemudian musannif rahimahullah taala beliau menulis sedikit syair tentang keutamaan kitab ini. Kita boleh baca syair, dan alhamdulillah kitab ini dah ada terjemah, jadi mudah kepada tuan-tuan. Walaqad aqulu li talibil ilmi alladhi yabghi al-huda wa yarumu wajha shawab. Aku cadangkan kepada penuntut ilmu yang mengharap petunjuk dan menuju ke arah kebenaran. Ya qari al-ilmi al-hadisi dirayatan, wahai pembaca ilmu hadis secara dirayah. In rumta tahriran faluz bi kitabin, jikalau engkau ingin meneliti ilmu hadis, maka hadamlah, faluz bi kitabin, hadamlah dengan baik kitab yang aku karang ini. Falaqad hawa ma'al ikhtisari fawaidan,
sungguh ia meskipun ringkas, falaqad hawa ma'al ikhtisar, walaupun aku niatkan hadis ini ataupun kitab ini dengan ringkas, kan? Namun sungguh ia meskipun ringkas telah aku memuatkan banyak faedah. Namun ia fawaidan, dia banyak faedahnya. Lam yahwiha sifarun ma'al itnab, yang tiada dalam buku-buku dengan kata-kata yang berlebihan. Wa ata buyutal fanni min abwabiha, dan ia mendatangi rumah-rumah ilmu ataupun bidang masing-masing, min abwabiha, melalui pintunya. Wajana minal maksudi khairal lubab, dan memetik buah yang terbaik. Wajana minal maksud, memetik buah yang terbaik daripada yang dimaksudkannya. Minal maksud khairal lubab, buah yang terbaik. Lubab maknanya intipati yang terbaik. Wa ilal ma'ani qad asyara fa asbahat, dan sungguh telah menjelaskan banyak makna-makna dalam kitab ini. Aku menjelaskan banyak makna-makna. Fa asbahat, sehinggalah ia menjadi lil aqli safiratan, sehinggalah ia menjadi terbuka. Safiratan biwairi niqab, safiratan maknanya terbuka. Safar itu makna fataha, terbuka. Kan? Safar, fasara, safara, dia kalbu makan saja. Tafsir, bila kita sebut tafsir, dia daripada perkataan safara, asalnya daripada fasara, kan? Tafsir, fasara. Fasara ini sebenarnya kalbu makan, asalnya daripada safara, safar. Bila kita safar, makin terbuka. Semakin safar, semakin terbuka. Orang Melayu pun sebut jauh perjalanan, luaslah pengalaman. Jadi di sini juga lil akli safiratan, jadi bagi akal ini akan jadi makin terbuka. Bighairi niqab, tanpa sebarang niqab, tanpa sebarang penghalang, tanpa sebarang hijab lagi. Itu syair mengenai keutamaan kitab ini. Baik, kita pergi kepada muka surat 4. Mabadi'u ilmi al-hadithi dirayatan. Mabadi, pemula ilmu hadis secara dirayah, ataupun asas ilmu hadis secara dirayah ini. Yuhaddu ilmu al-hadithi dirayatan, wa huwa al-ma'rufu bi'ilmi mustalahil hadis, bi'annahu ilmun yu'rafu bihi. Jadi kita masuk pada pintu ilmu hadis secara dirayatan ini, asas ilmu hadis secara dirayah. Maka musannif kata yuhaddu ilmu hadis, diberi definisi ilmu hadis ini. Hadda yahuddu, yuhaddu, ditakrifkan ilmu hadis secara dirayatan. Dirayatan mansub binazil khafis, sepatutnya bidirayatin. Yuhaddu ilmu hadis, ditakrifkan ilmu hadis ini secara dirayah. Wa huwa al-ma'ruf bil ilm, dan ilmu hadis secara dirayah ini ma'rufnya dia adalah ilmu mustalah hadis. Ilmu hadis ni ada dua, satu ilmu hadis dirayatan, satu lagi ilmu hadis riwayatan. Jadi ilmu hadis, ta'rif ilmu hadis secara dirayah itu secara ma'ruf, secara masyhurnya dia disebut sebagai ilmu mustalah hadis. Jadi kitab Minhatul Murus ini adalah berkisar tentang ilmu mustalah hadis. Adalah ilmu yang mana? Bi annahu ilmun yu'rafu bihi, bahwasanya ia adalah satu ilmu yang mana dikenali melalui perantaraannya. Ilmu mustalah hadis ini ataupun ilmu hadis dirayah ini, dia adalah satu ilmu yang kita dapat kenali melalui perantaraan ilmu mustalah hadis ini beberapa perkara. Pertama, ahwalus sanadi. Melalui ilmu mustalah hadis ini, pertamanya kita dapat mengenali ahwalus sanad, keadaan-keadaan sanad. Sama ada sanad itu dhaif, sama ada sanad itu qawi, sama ada sanad itu ada ilal, sama ada sanad itu perawi dia majhul, sama ada perawi dia ada masalah dhab dan sebagainya, dhabit dan sebagainya. Kita dapat kenali melalui ilmu mustalah hadis ini. Yang kedua, kita dapat kenali yu'rafu bihi ahwalus sanadi wal matni, mengetahui ahwal, keadaan sanad dan matan. Pertama kita dapat kenal sanad. Sanad ni sahih ke tak sahih, dhaif ke macam mana, perawi dia macam mana. Yang kedua, matan itu sendiri. Adakah matan itu mudraj, dimasukkan, ataupun matan itu
telah ditukarkan ke macam mana, matan itu adalah matan yang asli ke macam mana, semua itu dapat kita kenali melalui ilmu mustalah hadis. Yang ketiga, kita dapat mengenali kaifiyatu tahammulil wal ada'. Kita dapat mengetahui kaifiyat tahammul, menerima, wal ada' dan menyampaikan hadis. Melalui ilmu mustalah hadis ini kita dapat mengetahui kaifiyatu, cara-cara bagaimana kita nak tahammul, menanggung ataupun menerima hadis. Satu orang itu nak tahammul hadis daripada perawi yang menyampaikan kepada dia, bagaimana dia nak tahammul, nak accept hadis tadi, dan juga wal ada', dan bagaimana dia nak menyampaikan hadis yang dia terima tadi kepada orang lain pula. Jadi kaifiat tahammul wal ada' ini dapat kita ketahui melalui ilmu mustalah hadis ataupun disebut ilmu hadis dirayatan. Wasifatul rijal, dan juga kita nak mengetahui sifat-sifat perawi. Lebih kurang dengan keadaan sanad tadilah. Sifat-sifat para perawi ni. Perawi yang bernama fulan ni sahih ke, dhaif ke, siqah ke, tak siqah ke, kazab ke, macam mana, layyinun bil hadis ke. Itu semua kita pelajari dalam ilmu mustalah hadis. Wa ghairu zalika, dan banyak lagi selainnya, banyak lagi dalam ilmu mustalah hadis ni kita nak belajar. Banyak tuan-tuan, ilmu mustalah hadis ni ulama kata ada 70 cabang, lebih daripada 70 cabang. Dalam ilmu dirayatan saja ada ilmu fiqhul hadisnya, ada ilmu gharibul hadisnya, ada ilmu ahkamul hadisnya, ada ilmu pelbagai 70 lebih cabang. Ilmu hadis ni luas tuan-tuan. Ilmu hadis ni teramat luas sekali tuan-tuan. Wa mawdu'uhu, mawdu' kepada ilmu mustalah hadis ni, ini topik. Mawdu' ni maknanya medan. Medan ilmu mustalah hadis ni kita nak bicara tentang apa? Kalau medan ilmu doktor, medan dia adalah jismul insan. Medan ilmu kedoktoran, medan dia adalah badan manusia. Hati manusia, lengan manusia, mata manusia, kaki, tangan manusia. Jadi keseluruhan badan manusia itu adalah mawdu' ilmu tib, ilmu kedoktoran. Adapun mawdu'uhu, medan ataupun topik perbicaraan ilmu mustalah hadis ini adalah as-sanadu wal matanu min haitsu sihhah wal hasan, min haitsu sihhati wal hasani wa nahwi zalika. Topik perbicaraan ataupun medan ilmu mustalah hadis ini pembahasannya adalah mengenai sanad dan matan. Sanad hadis dan matan hadis. Yakni sekira-kiranya adakah sanad dan matan itu sahih ataupun hasan ataupun selainnya, sahih, hasan ataupun dhaif, maudhu' dan sebagainya. Bila kita belajar satu-satu ilmunya, selalunya ulama menerangkan kita dua tiga perkara. Satu, ta'rif ilmu. Yang kedua, maudhu' ilmu, medan perbicaraan ilmu. Yang ketiga, gharas wa ghayah. Gharas wa ghayah ataupun di sini disebut samratuhu, buahnya, faedahnya. Ataupun kita kata lain, tujuan kita belajar ilmu ini supaya apa? Wa samratuhu, tujuan mempelajari ilmu ini adalah ma'rifatul hadis sahih, supaya kita nak mengetahui tentang hadis yang sahih. Kita nak mengetahui tentang hadis yang sahih. Jadi tujuan kita belajar ilmu hadis, mustalah hadis, selepas ini bila kita ada malakah, kepakaran, isti'dad, kebolehan, kemampuan dalam ilmu mustalah hadis ni, insya-Allah kita dapat mengecam sendiri sesuatu hadis yang datang itu adakah hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif ataupun hadis yang maudhu' ataupun sebagainya. Itu kalau orang belajar dengan betul-betul, dia dapat mengetahui, mengenal pasti hadis yang sahih daripada hadis yang tak sahih. Seperti mana Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ulama tulis dalam kitab Muqaddimah Imam Bukhari ni satu kali satu orang telah mimpi bahawa Imam Bukhari ni dia duduk kipas Nabi SAW daripada diserang oleh lalat dan sebagainya. Kipas macam tu, halau lalat tadi. Jadi diberi tafsir daripada mimpi Imam Bukhari tadi bahawa Allah Ta'ala akan ambil kerja daripada Imam Bukhari. Satu hari dia akan bertugas menyebutkan diri di dalam menapis hadis-hadis yang dhaif, menapis hadis-hadis yang tak sahih, hadis-hadis yang maudhu' daripada sekalian hadis-hadis yang sahih. Jadi ma'rifatul hadis sahih, mengenal pasti hadis yang sahih ini adalah di antara samrah, yakni buah
ataupun tujuan, gharas, tujuan kita mempelajari ilmu mustalah hadis ni. Muka surat 6. Wa awwalu man sannafa fihi, dan orang yang pertama, perintis pertama, orang yang pertama yang mengarang pada bidang ini, fihi, yakni pada bidang ilmu mustalah hadis ni, adalah Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan. Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Rahman Ar-Ramahurmuzi. Ini dia punya nisbat dia daripada Ramahurmuzi radhiyallahu taala anhu. Dalam bidang, dalam fan ataupun ilmu mustalah hadis ni, orang perintis pertama, orang yang merintis jalan pertama dalam ilmu mustalah hadis secara mustaqilan, secara mustaqil, maknanya secara serius dalam bidang ilmu mustalah hadis ni adalah inilah Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Rahman Ramahurmuzi radhiyallahu anhu. Walaupun tuan-tuan sebelum itu dah ada ulama yang mengarang tentang ilmu mustalah hadis ni, yang mana orang yang pertama yang merintis jalan ilmu mustalah hadis ini adalah imamuna, imam kita sendiri, yakni Imam Syafi'i rahmatullah alaihi atau radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i lah orang yang pertama dalam mazhab kita. Imam Syafi'i lah, bukan dalam mazhab kita lah, orang yang pertama merintis, menulis kitab perbahasan, menyentuh perbahasan dalam ilmu mustalah hadis adalah imamuna, Imam Syafi'i sendiri sebenarnya. Kitab beliau yang bernama Risalah, Ar-Risalah. Kemudian selepas itu, ulama lain yang menyentuh tentang ilmu mustalah hadis ni selain daripada Imam Syafi'i, selepas itu adalah Imam Muslim sendiri, yang mana beliau masukkan dalam muqaddimah. Saya punya storage agak kurang, so dia bagi signal tadi. Kalau lepas ni kalau mati dengan sendiri, maafkan. Cukup setakat itu saja ya. Nanti saya bersihkan saya punya storage. Setakat ni boleh jalan lagi insya-Allah. Yang kedua, Imam Muslim yang menyentuh perbahasan tentang ilmu mustalah hadis dan dimasukkan dalam mukaddimah kitab beliau, mukaddimah hadis Muslim. Selain daripada itu, Imam Tirmizi juga ada menyentuh tentang perbahasan ilmu mustalah hadis ni. Beliau tulis di belakang kitab Tirmizi yang disebut sebagai Ilalus Saghir dan kitab Ilalus Saghir dan Ilalul Kabir. Imam Tirmizi menyentuh perbahasan yang dalam tentang ilmu mustalah hadis. Contohnya perbahasan tentang hadis hasan sahih, hadis gharib dan sebagainya. Apa yang dimaksudkan hadis gharib, hadis hasan sahih yang berkumpul, hasan lagi, sahih lagi. Begitu juga Imam Abu Daud. Ya, Imam Abu Daud juga ada menyentuh perbahasan tentang ilmu mustalah hadis, yang mana beliau tulis risalah ila ahli Mekah. Dalam permulaan kitab Abu Daud, beliau telah menulis risalah, surat kepada ahli Mekah. Dalamnya beliau banyak menyentuh juga tentang ilmu mustalah hadis. Tapi jadi tuan-tuan, kesemuanya tadi, walau bagaimanapun kesemuanya mereka menulis kitab itu bukan secara mustaqil. Mereka menyentuh secara dhimnan saja. Tidak secara serius, tidak secara mustaqilan, secara bersungguh-sungguh, secara berasingan, tidak. Mereka menulis secara dhimnan saja. Adapun kitab yang ditulis secara berasingan, solid, mustaqilan berkenaan dengan ilmu mustalah hadis ni, inilah orang pertama seperti mana disebut dalam kitab ini, yakni Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Rahman Ar-Ramahurmuzi radhiyallahu anhu. Beliaulah orang yang pertama yang mengarang kitab ilmu mustalah hadis. Kitab beliau yang bernama Al-Muhaddis. Tuan-tuan boleh catat catat dalam pengajian kita. Tuan-tuan kena dhabit. Dhabit ada dhabit bermaknanya tuan-tuan kena dhabit, tuan-tuan kena catat. Tulis dalam ada tulisan ataupun dalam handphone boleh buat note sedikit. Kitab beliau bernama Syekh Abu Muhammad Ar-Ramahurmuzi ni tulis kitab Al-Muhaddis Fasil. Al-Muhaddis Fasil. Kitab beliau bernama Al-Muhaddis Fasil. Syekh Ar-Ramahurmuzi ni tulis kitab yang bernama Al-Muhaddis Fasil. Dan selepas beliau, siapa lagi tulis kitab mengenai mustalah hadis secara mustaqil ni adalah Hakim Abu Abdullah Nisaburi. Beliau juga ada tulis kitab tentang ilmu mustalah hadis. Kemudian selepas itu ditulis pula kitab tentang ilmu mustalah ini adalah Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi, Khatib Baghdadi, nama ringkasnya. Kitab beliau yang bernama Al-Kifayah. Kitabnya bernama Al-Kifayah.
Kemudian sehinggalah ulama demi ulama, Qadhi Iyas juga ada menulis kitab yang bernama Al-Ilma. Begitu juga Abu Hafs Al-Mayyaniji juga tulis kitab Ma la yasa'ul muhaddis jahluhu, dan banyak karangan-karangan kitab yang berkenaan dengan mustalah hadis ini ditulis oleh ulama. Tapi ulama demi ulama, masa demi masa yang telah menulis kitab berkenaan dengan ilmu mustalah hadis ni, yang pertama, perintis pertama tadilah Syekh Rama Hurmuzi ni, seperti mana ditulis dalam kitab ni. Dan akan tetapi kitab yang paling masyhur ditulis oleh ulama berkenaan dengan ilmu mustalah hadis ini adalah kitab yang ditulis oleh Hafiz Ibn Salah. Kitab yang ditulis Hafiz Ibn Salah. Ataupun kita sebut nama ringkasnya Ibn Salah. Ibn Salah telah menulis kitab Ulumul Hadis. Yang mana nama masyhur kitab Ulumul Hadis ini kita sebut sebagai Muqaddimah Ibn Salah. Tuan-tuan kena ingat, berkenaan dengan ilmu mustalah hadis ni, kitab yang paling berjaya mendapat pengkabulan, yang mendapat perbahasan ulama yang paling banyak sekali adalah kitab karangan Ibn Salah. Walaupun perintis utama tadi Syekh Rama Hurmuzi, tapi yang banyak mendapat penglibatan ulama adalah kitab yang dikarang oleh Ibn Salah yang bertajuk Ulumul Hadis dan dikenali juga sebagai Muqaddimah Ibn Salah. Kemudian daripada kitab Muqaddimah Ibn Salah inilah ulama-ulama, ada ulama yang mentaksirkannya, ada ulama yang meringkaskannya, ada ulama yang membuat kesimpulan talkhis. Ada yang ikhtisar, ada yang iqtisar, ada yang talkhis, ada ulama yang mana ada ulama yang tulis balik kitab dalam bentuk nazam, dalam bentuk syair, seperti mana Allamah Iraqi telah tulis kesimpulan atau peringkasan kitab Muqaddimah Ibn Salah dalam bentuk nazam, dalam bentuk syair, yang mana masyhur kitab beliau juga disebut sebagai kitab yang bernama Alfiyatul Hadis. Allamah Iraqi tulis kitab Alfiyatul Hadis, dan selepas itu beliau pula keluarkan syarah beliau bernama At-Tabsirah wa Tazkirah. Dia keluarkan kitab dalam bentuk syair. Macam tadilah syair kita baca awal-awal tadi kan. Bila sebut bentuk syair ni, dia mesti ada rima akhir hujung-hujung tu. Hujung itu dia mesti, rima akhir dia mesti sama. Jadi bukan senanglah nak tulis kitab dalam bentuk syair. Macam buat lagu lah juga. Kemudian selepas dia buat kitab Alfiyatul Hadis, beliau sendiri keluarkan syarah dia yang bernama At-Tazkirah wa Tabsirah. Selain itu, syarah Alfiyatul Hadis pula disyarahkan oleh Allamah Sakhawi, kitab yang berjilid-jilid yang diberi nama Fathul Mughis. Fathul Mughis, kitab yang ditulis Allamah Sakhawi yang syarah pula tentang Alfiyatul Hadis dalam bentuk syair tadi. Dan sedangkan Alfiyatul Hadis itu adalah talkhis, ringkasan daripada kitab tadi siapa? Ibn Salah yang bernama Muqaddimah Ibn Salah ataupun Ulumul Hadis. Kemudian ada ulama yang ikhtisar, meringkaskannya lagi. Di zaman dekat dengan kita ini, seorang ulama Mesir yang bernama Syekh Muhammad Syakir, beliau juga telah membuat ikhtisar berkenaan Muqaddimah Ibn Salah ni yang bernama Al-Ba'isul Hasiyah. Al-Ba'isul Al-Hasiyah. Kemudian ulama-ulama yang terdahulu yang membuat ikhtisar terhadap Muqaddimah Ibn Salah ini adalah termasuk Hafiz Alauddin Ibn Tarkamani, dan Imam Nawawi sendiri juga ada 2 kali menulis ikhtisar, ringkasan terhadap Muqaddimah Ibn Salah ni. Satu yang bernama Al-Irsyad, yang kedua bernama At-Taqrib. Satu Al-Irsyad, yang kedua bernama At-Taqrib. At-Taqrib ini kitab ringkasan tentang ilmu ulumul hadis. Kitab ringkasan ulumul hadis. Ditulis oleh siapa? Imam Nawawi. Imamuna, ulama dalam mazhab kita, Imam Nawawi, ulama yang masyhur. Kemudian Taqribun Nawawi ni ditulis pula dia punya ringkasan dia, syarah tentang Taqrib tadi, ditulis pula syarah Taqrib Imam Nawawi tadi, ditulis pula syarah oleh Imam Sayuti. Imam Sayuti tulis pula Tadribur Rawi fi Taqribin Nawawi. Imam Sayuti pula syarah pula Taqrib, yakni ringkasan yang ditulis oleh Imam Nawawi terhadap Muqaddimah Ibn Salah.
Begitulah berangkai-rangkai. Tapi intipati induknya adalah Muqaddimah Ibnu Salah. Jadi Imam Sayuti telah tulis Tadribur Rawi, Syarah Takribun Nawawi. Ada juga ulama yang telah istidrak. Istidrak ni maknanya mengumpulkan perkara-perkara yang terlepas ditulis oleh ulama sebelum itu. Ada perkara-perkara yang terlucut, terlepas pandang daripada ulama, mereka istidrak. Istidrak makna mereka tulis, menampung balik kekurangan yang ada dalam kitab terdahulu. Itu dipanggil istidrak. Ulama-ulama yang telah buat istidrak adalah seperti Hafiz Maghalatai dan kitabnya yang bernama Islah Ibnu Salah. Islah Ibnu Salah. Begitu juga Syekh Sirajuddin Balqini, kitab beliau bernama Mahasinul Istilah. Ada juga ada juga ulama tulis kitab khusus untuk kritik Muqaddimah Ibnu Salah ni. Seperti mana Hafiz Ibnu Hajar tulis An-Nukatu ala Ibnu Salah. An-Nukatu ala Ibnu Salah. Dia kritik apakah ada perkara-perkara yang tak betul, dia kritik, maka dia tulis kitab yang khusus nama An-Nukatu ala Ibnu Salah. Dan ada juga ulama yang jawab balik kritikan tersebut seperti Ibnu Hajar, Syekh Allamah Iraqi. Mereka tulis kitab untuk jawab balik kritikan tadi. Syekh Allamah Iraqi tulis kitab At-Taqyid wal Idah lima atlaka wa aghlaka min kitab Ibnu Salah. Begitulah tuan-tuan, ulama ni tuan-tuan kan, satu kitab, asal satu induk kitab, ada yang talkhis, ada yang ikhtisar, ada yang tulis balik dia punya ringkasan, ada yang tulis dalam bentuk syair dan nazam, ada yang buat istidrak, ada yang kritik, ada yang jawab balik. Begitulah rancaknya ilmu pada zaman dahulu berkaitan dengan ilmu mustalah hadis saja. Jadi kita kembali kepada kitab. Dalam kitab ini dia sebut secara ringkas saja, wa awwalu man sannafa fi, orang yang pertama yang mengarang berkenaan dengan ilmu mustalah ini Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Rahman Ar-Ramahu Al-Muzi radhiyallahu anhu. Habis bab dirayatan, masuk bab riwayatan. Jadi mubadi'u ilmu hadis riwayatan. Asas-asas ilmu hadis secara riwayah pula. Wa amma ilmu hadis riwayatan, adapun ilmu hadis secara riwayah ini, fahuwa ilmun yashtamilu ala naklin ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah satu ilmu yang mana merangkumi terhadap nukilan, terhadap pemindahan perkara-perkara yang diudhifa ila Nabi, yang disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni fahuwa ilmun yashtamilu, dia adalah satu ilmu yang merangkumi di atas nukilan terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baik sama ada qaulan secara perkataannya, au fi'lan ataupun perbuatan, au takriran ataupun takrir, au sifatan. Qaulan perkataan, fi'lan perbuatan, takrir penetapan. Yakni ada satu-satu perkara di zaman Nabi, sahabat buat sesuatu, bila tahu kepada Nabi, Nabi takrir. Maknanya Nabi tak cakap betul, Nabi tak cakap salah, Nabi senyap saja, maka yang demikian itu disebut takrir. Disebut takrir. Contohnya bila zaman Nabi nampak sahabat pakai seluar, kan? Jadi Nabi tak kata ini salah pakai seluar, ataupun Nabi kata pakailah seluar, Nabi senyap saja contohnya, maka yang demikian itu disebut takrir. Itu juga termasuk dalam perbahasan ilmu hadis secara riwayatan. Au sifatan, ataupun perkara-perkara yang menyentuh tentang sifat Nabi, sifatan Nabi, bagaimana perjalanan Nabi, bagaimana libas pakaian Nabi, bagaimana kuda, keldai Nabi dan sebagainya. Itu sifat berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok farqun, perbezaan di antara ilmu dirayatan dengan ilmu riwayatan. Jadi secara kesimpulannya saya boleh bagi tahu, dirayah itu, ilmu dirayah ataupun ilmu mustalah hadis itu adalah ilmu-ilmu yang membahaskan tentang kafiat sanad dan matan, ilmu-ilmu yang membahaskan tentang sirah-sirah yang digunakan dalam menyampaikan hadis. Contohnya haddasana, akhbarana, telah menceritakan kepada aku fulan pula menceritakan daripada fulan. Jadi cara menyampaikan hadis dan cara accept hadis itu semua perbahasan
di dalam ilmu dirayah ataupun ilmu mustalah hadis. Adapun ilmu riwayah ini adalah perbahasan tentang hadis itu sendiri, dalam matan itu sendiri, riwayat itu sendiri, yang bicarakan tentang perkataan Nabi, Nabi bersabda apa, perbuatan Nabi, Nabi buat apa, takrir Nabi, sifat Nabi, semua berkaitan, berkisar dengan apa itu riwayat tentang Nabi, maka itu disebut sebagai riwayatan. Tuan-tuan boleh faham tak sedikit perbezaan di antara ilmu hadis riwayatan dengan ilmu hadis dirayatan? Kalau faham boleh type fahim tu. Type sekarang. Boleh type fahim tu. Wa mawdu'uhu, dan mawdu' ilmu ini, ilmu hadis riwayatan ini, mawdu' maknanya dia punya medan perbicaraannya adalah zatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zat diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Berkenaan zat diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kita sebut tadi ilmu doktor, pembicaraannya tentang badanul insan, jismul insan, jisim badan manusia. Adapun ilmu hadis riwayah ini, topik perbicaraannya terhadap diri Nabi itu sendiri. Nabi bercakap, Nabi berbuat, ataupun bentuk muka Nabi, janggut Nabi, dan apa saja berkaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, tapi dari sudut apa? Min haitsu ma yakhussuhu, daripada sudut aspek-aspek yang tertentu lah. Daripada sudut aspek-aspek yang tertentu. Ma yakhussuhu, apa yang khusus terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mawdu' ilmu mustalah hadis tadi ada sanad dan matan. Sanad dan matan. Dari segi apa? Kesahihannya, dari segi sahih ataupun hasan dan sebagainya. Adapun mawdu' ilmu mustalah hadis, mawdu' ilmu hadis riwayatan pula adalah berkaitan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut aspek-aspek yang tertentu. Wa thamratuhu, dan apakah buahnya? Apakah buah ataupun tujuan ilmu hadis riwayatan ini, riwayah ini, tujuannya adalah al-ihtirazu anil khata' fi naqli ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya supaya kita nak mencegah diri daripada melakukan kesilapan, mengelakkan diri daripada melakukan kesilapan di dalam menukilkan kepada apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan ilmu hadis riwayah ini adalah supaya kita nak mencegah diri, mengelakkan diri daripada kita berlaku silap di dalam menisbatkan, menyandarkan kepada Nabi. Nak sandarkan perbuatan Nabi, ataupun menyandarkan perkataan Nabi, nak menyandarkan sifat Nabi, takrir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita terselamat daripada apa? Terselamat daripada tersilap. Itu tujuan kita belajar ilmu hadis riwayatan. Dan orang yang pertama mengarangnya adalah wa awwalu man dawwana fihi Muhammad bin Shihab bin Zuhri radhiyallahu anhu. Pengarang pertama, orang yang pertama yang mengarang padanya, yakni pada bidang ini, pada bidang ilmu hadis riwayatan ini adalah Muhammad bin Shihab Zuhri, atau kita sebut Imam Zuhri. Nama beliau adalah Muhammad bin Shihab Zuhri. Radhiyallahu ta'ala anhu. Penyusun pertama bidang ini adalah Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Jadi tuan-tuan, dah 1 jam dah hari ni tuan-tuan. Saya ingat cukup dulu sebagai mukaddimah hari ni. Cukup dulu. Lepas ni kita akan masuk syarhul alfaz allati tarat bainal muhaddisin. Beberapa lafaz-lafaz, istilah yang berkisar di kalangan para ahli hadis. Istilah-istilahnya kita akan belajar nanti insya-Allah taala. Cukup dulu hari ni sejam sebagai mukaddimah. Masuk gear 1 dulu hari ni, tak boleh terus gear 2, gear 3. Nanti terseliuh kan. Nanti terduduk pula takut tuan-tuan nanti kan. Dah boleh kan tuan-tuan 1 jam hari ni. InsyaAllah minggu depan kita akan mulakan 2 kali seminggu, Sabtu dan Ahad. Musim PKP ni kita akan mulakan Sabtu dan Ahad. Yang ni pukul 10.30 hari Sabtu dan 10.30 hari Ahad. Dan hari ni sebab kita baru dapat kitab hari ni, semalam tak dapat kitab lagi, sebab tu kita mula hari Ahad. Minggu depannya kita akan mula hari Sabtu 10.30 dan juga hari Ahad pukul 10.30. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik pada kita, Allah Ta'ala bagi madad nusrah pada kita untuk menghabiskan kitab ini secara aman dan damai, insyaAllah. Boleh tuan-tuan Dah cukup setakat ni tuan-tuan Jadi minta tuan-tuan muzakarah balik apa yang kita pelajari tadi,
tuan-tuan takrar balik. Dalam istilah mengaji ni, at-takrar, iza takarrara fil qalb. Bila mana kita ulang-ulang lagi apa yang kita belajar, takarrara fil qalb, dia akan masuk, menetap, menyemat dalam hati kita. Tapi kalau kita dengar, baca, dengar live macam tu saja, tu pun duduk sambil baring kan. Jadi saya ingatkan tuan-tuan, bila nak belajar nanti, kita jaga adab kita. Walaupun kita belajar secara online, tapi seolah-olah kita duduk satu majlis ni. Bukan seolah, memang kita duduk satu majlis. Jadi jaga adab majlisnya. Jaga pakaian kita, ada kepiah. Paling kurang ada kepiah. Kalau bagus lagi pakai serban, pakai bauan. Duduk kalau boleh, duduk dalam bilik seorang-seorang, anak tak ganggu, ibu tak ganggu, siapa pun tak ganggu. Seolah-olah kita duduk satu majlis. Barulah keberkatan akan dapat, ilmu akan dapat, dan ilmu tadi kita akan dapat ilmu yang nafi', ilmu yang berguna, dan boleh kita gunakan pada orang lain juga, dan Allah akan ambil kita, kerja daripada kita untuk kita menyampaikan ilmu hadis ini kepada orang lain, insya-Allah taala. Jadi jaga adabnya. Kenapa? Ba adab, ba nasib, be adab, be nasib. Orang yang jaga adab, dia akan dapat hissah, bahagian dia. Orang yang tak ada adab, dia tidak akan dapat apa-apa hissah ataupun bahagian dia. Boleh, insya-Allah tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita takrar, dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Allah berkati pengajian kita. Allahumma lakal hamdu kama anta ahlu. Salli ala sayyidina Muhammadin kama anta ahlu. Fa'al bina ma anta ahlu fa innaka anta ahlut taqwa wal maghfirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا بطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى سيدنا حبيبه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.